Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama kali terima kasih kepada yang sudah hadir dan yang awal masuk tadi, Frederick dengan Alani. Untuk hari ini kita akan masuk bab baharu iaitu bab 5, taburan kebarangkalian. Macam yang saya cerita tadi, untuk bab ini, taburan kebarangkalian ini dia sedikit susah apabila kita perlu macam membayangkan suatu kesudahan peristiwa. Sebab suatu peristiwa kan, kita perlu imagine apa kesudahan yang mungkin berlaku pada suatu peristiwa itu. Contohnya macam kalau kita baling dadu. Contoh kalau kita baling dadu, so apa kebarangkalian kesudahan yang mungkin? Mungkin kita akan dapat satu, mungkin kita akan dapat dua, tiga, empat, lima, enam. Itu adalah kebarangkalian kesudahan yang mungkin. So untuk bab ini awak perlu macam buka sedikit, uh, broaden your mind, buka sikit pemikiran kita supaya macam kita boleh membayangkan kesudahan-kesudahan itu. Sebab kalau kita macam ada kesukaran untuk membayangkan, nanti macam dia sedikit susah. Pengiraan dia sebenarnya senang, cuma itulah tadi dia punya bayangan kesudahan itu. So untuk bab ini awak perlu macam sedikit aktif lah untuk imagine. Bila saya macam awak cuba bayangkan, awak perlu imagine sedikit. So untuk hari ini kita akan tengok 5.1, pemboleh ubah rawak. Kalau untuk kebarangkalian ini, awak sudah belajar asas dia dalam kebarangkalian mudah dekat tingkatan 4 dan dekat matematik dengan gabungan kebarangkalian. So untuk pemboleh ubah rawak ini, dia sedikit ke depan. Maksudnya dia lebih dalam daripada yang awak sudah belajar itu. Kalau yang sebelum ini, itu kita boleh anggap contohlah level 1, yang ini adalah level 2. Maksudnya dia masuk lagi dalam sikit. So untuk akhir pembelajaran, awak akan dapat menjelaskan maksud pemboleh ubah rawak. Kemudian yang kedua, membanding dan membeza pemboleh ubah, diskrit dan pemboleh ubah selanjar. Yang ini dia start. Kalau yang atas ini mungkin kita macam dapat bayangan dia, pemboleh ubah rawak ini. Kemudian yang bawah ini pemboleh ubah diskrit dan pemboleh ubah selanjar. Yang itu yang saya maksudkan kita naik level 2. So awak boleh buka buku teks muka surat 142. Pemboleh ubah rawak. So untuk pemboleh ubah rawak, apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah rawak? Yang pertama sekali ialah pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada suatu fenomena rawak. Macam kebarangkalian kan, macam yang saya cerita tadi untuk dadu, kebarangkalian awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, macam mana kita nak menggambarkan kesudahan itu? Macam kita nak confirm dalam bentuk nombor. So, untuk dapat 1, so dalam bentuk nilai berangka, kebarangkalian kita akan dapat 1 ialah 1/6. Kenapa 1/6? Sebab 1 daripada 6 kesudahan. Kesudahan kita tadi ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita nak dapat 1, 1/6. Dia macam itu. So dekat sini pun sama juga. Dekat sini kita nak macam nilai berangka fenomena itu supaya kita boleh macam pinpoint kesudahan kita. Kita boleh confirmkan apakah kebarangkalian macam itu. So dekat sini, pemboleh ubah rawak ialah pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada fenomena rawak. Suatu fenomena yang kita tidak pasti. Kesudahan yang spesifik, kesudahan yang tepat. Macam itu. Contoh dekat sini. Dalam suatu pertandingan bola keranjang, keputusan dua permainan boleh direkodkan sebagai menang, kalah dan seri. Macam dalam perlawanan kan sekarang Olimpik, musim Olimpik. So untuk bola keranjang, contoh dia main 2 perlawanan, 2 set. So kebarangkalian set pertama mungkin menang. Mungkin set pertama juga dia kalah. Mungkin set pertama itu juga dia seri. Itu adalah dia punya kebarangkalian kesudahan. Untuk set pertama. So untuk set kedua pun mungkin dia menang. Mungkin dia kalah. Mungkin dia seri. Itu untuk set pertama dan untuk set kedua. So kalau untuk kedua-dua set, kita tengok dia akan jadi macam ini. So apabila kedua-dua set, ruang sampel boleh ditulis sebagai menang-menang,
Maksudnya set pertama dia menang, set kedua dia menang. Menang kalah. Set pertama dia menang, set kedua dia kalah. Menang seri. Set pertama dia menang, set kedua dia seri. Itu adalah kesudahan secara keseluruhan keputusan perlawanan itu. Dan kita teruskan. Mungkin juga dia seri, mungkin juga dia menang, seri, kalah, seri, seri. Mungkin juga dia kalah, menang, kalah, seri atau kalah, kalah. So, ini adalah dia punya ruang sampel bagi suatu fenomena rawak. Fenomena apa? Kesudahan pertandingan bola keranjang itu. Okay, boleh imagine awak sekarang, awak tengok satu perlawanan. Perlawanan itu ialah perlawanan bola tampar. Contoh, set 1, okay, kemungkinan dia boleh menang. Kemungkinan dia kalah. Set 2. So, kesudahan dia ialah menang, kalah. Okay, kemungkinan juga set 1 dia kalah. Set 2 dia seri. Macam itu. Okay, bola tampar mana boleh seri. Ini contoh saja. Okay, jika kita hanya mengambil kira dua permainan yang memperoleh kemenangan. Maka bilangan kali yang menang terdiri daripada tiada satu pun menang. Maksud tiada satu pun menang ini adalah seri, kalah. Seri, kalah. Seri, kalah, seri, kalah, seri, kalah. So, maksudnya kalau tiada satu pun menang, sifar kemenangan untuk kedua-dua set. Satu kali menang. Maksudnya dia boleh menang, kalah, menang, seri. Seri menang, kalah, seri. Kalah, menang. Macam itu. Dua kali menang. Dua kali menang ialah menang-menang. So, sekiranya kita ambil kira kemenangan. Okay, sekiranya kita mengambil kira kemenangan. Boleh ikut So, rajah menunjukkan hubungan antara semua kesudahan dalam ruang sampel dengan bilangan kali pasukan bola keranjang menang dalam kedua-dua permainan. Macam yang saya cerita tadi. Untuk dua set itu, so, kalau menang-menang, sekiranya kita mengambil kira kemenangan. So, kalau dia menang-menang, maksudnya dekat sini, kemenangan dia ada 2. Bilangan kali menang dia 2. Kalau kita ambil menang kalah, so, dekat sini dia menang sekali. So, dekat sini 1. Menang seri. So, 1 kali menang. Seri menang. So, 1 kali menang. Seri kalah. So, sifar. Sifar ini maksudnya tiada kemenangan. Dekat sini tadi. Tiada satu pun menang. So, sifar. Seri. Sifar sebab tiada kemenangan. Kalah menang. 1. Kalah seri. Sifar sebab tiada kemenangan. Kalah. Sifar. Ini adalah kita punya pemboleh ubah rawak. Nilai berangka. Maksudnya pemboleh ubah itu kita boleh macam letak dalam bentuk angka. Okay. Itulah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah rawak. Okay, dekat sini contoh lagi. Nombor sifar 1 dan 2 mewakili bilangan kali menang bagi setiap kesudahan. Itu tadi kita sudah tengok. Sifar maksudnya tiada kemenangan. 1 maksudnya 1 kali saja menang. 2 maksudnya 2 kali menang. Set sifar 1, 2. Kalau kita tulis dia punya kebarangkalian itu tadi dalam bentuk set. Dalam tata tanda set, dia sifar 1, 2. Ini ialah contoh pemboleh ubah rawak. Kerana nilainya tidak boleh ditentukan terlebih dahulu dan bergantung kepada peluang. Peluang ini maksudnya kalau ada 2 set tadi kan. So, peluang dia untuk menang, menang sekali, menang sifar, menang 2 kali. So, kalau 2-2 set. Okay, itulah yang dimaksudkan bergantung kepada peluang. Pemboleh ubah rawak boleh ditulis dalam bentuk XR. Maka bilangan menang ialah X. X ialah pemboleh ubah rawak sama dengan sifar 1, 2. Sifar 1, 2 ialah nilai-nilai pemboleh ubah rawak. Maksudnya tadi kita sudah tengok. Apa pemboleh ubah kita? X pemboleh ubah rawak kita ialah kemenangan dalam permainan bola keranjang. Itu adalah pemboleh ubah.
Dan kita punya R ialah nilai-nilai kemenangan. Sifar, 1, 2. So, sifar maksudnya tiada menang. 1, 1 kali menang. 2, 2 kali menang. Okey. Sekarang ini dia nampak macam pening sedikit sebab untuk yang sebelum ini kebarangkalian kan. Yang ini dia ke depan lagi. Ke depan lagi. Okey. Boleh saya teruskan setakat ini? Okey. Tak ada jawapan. Maksudnya boleh lah tu. Okey, contoh 1 muka surat 142. Nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut. Yang ini dia baru nak awak tentukan apakah pemboleh ubah rawak dia. Sebiji dadu di lambung sekali. So, dadu. Bila soalan dia tidak nyatakan dadu itu jenis macam mana, kita anggap dia ada 6 permukaan. Sebab secara umumnya, dadu ada 6 permukaan. So, apakah kita punya pemboleh ubah rawak? Pemboleh ubah rawak kita ialah nombor pada permukaan atas dadu. Okey, so apa nombor yang berada di atas permukaan dadu? 1, 2, 3, 4, 5 dan ya Allah ya Tuhanku. Dan 6. Okey. Dan seterusnya, seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas. So, kita tengok. Bila dia kata dia tunggu bas di sebuah perhentian bas, pemboleh ubah rawak ialah tempoh masa menunggu di sebuah perhentian bas. Sebab semasa dia menunggu ini, apakah pemboleh ubah yang boleh berlaku? Dia kata menunggu kan. So kalau menunggu mestilah tunggu lama kah, tunggu sekejap kah, tunggu 5 minit kah, tunggu 10 minit kah? So untuk dekat sini, pemboleh ubah rawak bagi situasi dia ialah tempoh masa menunggu bas. Kita mesti boleh pinpoint apa dia punya isi penting dalam ayat ini. Seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas. Jangan terganggu sama ada bas itu sampai kah, bas itu tak sampai kah. Itu bukan cerita dia. Cerita dia dekat sini dia menunggu bas. Dia boleh tunggu sehari, dia boleh tunggu 5 hari, dia boleh tunggu 10 tahun. Kalau bas itu tak datang-datang. So cerita dia dekat sini, pemboleh ubah rawak dia ialah masa dia menunggu bas. Okay.